Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk Anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, buah-buahan Thailand terus mendapat pengiktirafan di pasaran antarabangsa, sama ada dalam bentuk buah segar maupun produk hiliran. Di tengah-tengah peningkatan permintaan terhadap produk tropika berkualiti, Kementerian Perdagangan terus menggiatkan usaha memperluas pasaran ekspor untuk meningkatkan peluang perdagangan kepada petani dan usahawan Thailand. Terbaru, Kementerian Perdagangan telah menjemput pengimport, pembeli dan pengedar berpotensi tinggi dari 18 buah negara di seluruh dunia, melibatkan 94 buah syarikat untuk menyertai rundingan perdagangan dengan 101 syarikat Thailand dari 22 wilayah secara bersemuka maupun dalam talian. Puan Supaji Suthampan, Menteri Perdagangan, mendedahkan bahawa beliau telah memacu buah-buahan Thailand ke pasaran dunia melalui projek padanan perniagaan buah-buahan segar, produk hiliran dan produk pertanian. Projek ini berjaya menghasilkan lebih daripada 600 janji temu perniagaan dengan jangkaan nilai perdagangan tidak kurang daripada 1,000 juta baht. Selain dari itu, turut membuka peluang besar bagi nanas Thailand untuk menembusi pasaran Amerika Syarikat dalam tempoh manfaat cukai. Majlis tersebut, Menteri Perdagangan turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara pengeksport Thailand dengan pengimport dari Emirat Arab Bersatu sebanyak 10 pasaran dengan jumlah keseluruhan melebihi 3,000 tan. Ini merupakan satu langkah penting dalam memperluas pasaran buah-buahan Thailand di Timur Tengah serta membantu mewujudkan peluang perdagangan jangka panjang. Bagi usahawan Thailand, Puan Supaji Suthampan berkata bahawa projek tersebut merupakan mekanisme penting dalam mencari pasaran lebih awal sebelum musim tuaian tiba. Ini bertujuan untuk membantu pengagihan hasil tani, mengurangkan risiko lambakan pasaran dan memperkukuh kestabilan harga bagi petani Thailand. Beliau turut menegaskan bahawa Kementerian Perdagangan akan memantau rantaian bekalan dari peringkat maupun pertengahan sehingga ke hiliran bagi memperkasa usahawan Thailand dan memberi peluang kepada usahawan baharu untuk melangkah ke pasaran ekspor dengan lebih meluas. Bagi hala tuju operasi pada tahun 2026, Kementerian Perdagangan terus menggerakkan usaha di bawah konsep Thailand the Land of Tropical Fruits melalui 8 langkah pengurusan buah-buahan segera dalam 3 bidang utama, ialah merangkumi aspek pengeluaran, pemrosesan, pengangkutan, pemasaran dan pengurangan halangan perdagangan tumpuan diberikan kepada penstrukturan semula industri buah-buahan Thailand, termasuk mewujudkan kestabilan harga, meningkatkan daya saing, mempromosikan pertanian rendah karbon, serta pembangunan pembukusan mesra alam. Puan Supaji menekankan bahawa kejayaan buah-buahan Thailand di pasaran dunia memerlukan kerjasama daripada semua pihak, daripada petani, memproses pengeksport sehingga agensi kerajaan, kualiti dan piawaian premium mestilah dikekalkan agar buah-buahan Thailand dapat bersaing di persada dunia secara mampan dalam jangka masa panjang. Dan di tengah-tengah persaingan perdagangan dunia yang semakin sengit, usaha untuk melonjakkan usahawan Thailand ke pasaran antarabangsa menjadi misi utama bagi kerajaan terbaharu. Jabatan Penggalakan Perdagangan Antarabangsa Kementerian Perdagangan sedang bersedia untuk menganjurkan DITP Expo 2026 untuk mempamerkan potensi barangan dan perkhidmatan Thailand, di samping memberi peluang kepada usahawan untuk mempelajari instrumen dan hala tuju baru dalam memperluaskan pasaran ekspor.
Jabatan Penggalakan Perdagangan Antarabangsa sedia mengadakan acara besar di ITP Expo 2026 dari 11 hingga 13 Mac 2026. Bertempat di ruang serbaguna tingkat 3 Kementerian Perdagangan. Acara ini diadakan bersempena dengan ulang tahun ke-74 penubuhan jabatan tersebut dengan memperhimpunkan lebih 120 ribuan produk dan perkhidmatan berkualiti, sama pelbagai aktiviti menggalakkan ekspor teknologi digital dan bengkel kreatif. Puan Sunanta Kangwan Kunkit, Ketua Pengarah di ITP, menyatakan bahawa penganjuran acara kali ini bertujuan untuk menyampaikan peranan, misi dan pencapaian di ITP kepada orang awam melalui pameran dan aktiviti yang mencerminkan potensi produk Thailand serta hala tuju bahawa dalam memacu perdagangan negara pada masa hadapan, acara ini akan mempamerkan dan menjual produk daripada usahawan yang telah berjaya dalam bidang ekspor sebagai inspirasi kepada usahawan generasi baru, serta memperkenalkan instrumen dan projek sokongan ekspor di ITP agar lebih mudah dicapai oleh para usahawan. Selain dari itu, terdapat zon pameran dan aktiviti kos seperti demonstrasi memasak, forum bicara niaga, aktiviti promosi jualan, serta pameran sejarah dan peranan di ITP selama 74 tahun. Acara ini juga mengetengahkan anugerah ekspor berprestis seperti PM's Export Award, DMARC, TMARC, Thai Select, serta produk Think Thailand Next Level, yang merupakan barangan inovatif bertaraf antarabangsa daripada sokongan kepada pengekspor. Acara ini akan menyaksikan pelancaran paket baharu bersama Exim Bank untuk menyokong pembiayaan pengekspor penggunaan teknologi AI dengan analisis data perdagangan, serta peningkatan platform thaitrade.com dengan kerjasama Majlis Pengekspor Kebangsaan Thailand bertujuan untuk meningkatkan peluang usahawan tempatan, khususnya SME, untuk memperluas pasaran melalui saluran dalam talian dengan lebih efektif. Para pengunjung juga boleh menyertai pelbagai bengkel kreatif seperti pembuatan aksesori daripada sulaman dan parja kain, gubahan malai manik, pembuatan lilin wangi seramik, kelas solekan, minyak pati, tuam herba serta aktiviti borang seperti aktiviti board game daripada usahawan ekspor. Satu aktiviti utama ialah di ITP Ihsan Perangi Kanser, iaitu kempen kutipan derma untuk disumbangkan kepada Persatuan Palang Merah Thailand di bawah projek Pusat Proton Her Royal Highness Princess Mahacakrui Sirinthorn Hospital Chulalongkorn untuk menyokong rawatan kanser menggunakan radiasi proton. Penganjuran di ITP Expo 2026 dianggap sebagai platform penting dalam mempamerkan keupayaan produk dan perkhidmatan Thailand, juga memperkukuh peranan di ITP dalam memacu perdagangan antarabangsa Thailand secara berterusan. Dan satu lagi, seni kontemporari antarabangsa Thailand Biennale merupakan platform penting yang mengetengahkan potensi seni budaya dan pelancongan Thailand ke budaya dunia. Terbaru, wilayah Rayong telah dipilih sebagai tuan rumah bagi acara Thailand Biennale Phuket 2025. Pemilihan ini mencerminkan potensi wilayah tersebut dalam membangunkan bandar melalui lensa seni kontemporari. Puan Kesawn Kamnert-Phet, Pengarah Pejabat Seni dan Budaya Kontemporari, mendedahkan bahawa beliau telah mengadakan lawatan kerja bersama agensi-agensi berkaitan di wilayah Rayong untuk meninjau dan mempersiapkan penganjuran Thailand Biennale Rayong 2027. Rayong terpilih sebagai tuan rumah edisi kelima selepas Phuket 2025. Kerana keupayaannya memacu seni kontemporari peringkat antarabangsa di bawah konsep
keseimbangan antara industri, alam sekitar dan seni budaya. Matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat dan mengubahkan imej Rayong agar lebih menonjol, melampaui identitinya sebagai sebuah bandar industri semata-mata. Pasukan kerja telah meninjau beberapa lokasi strategik yang berpotensi menjadi ruang pameran karya seni, antaranya Pusat Kajian Pembangunan Diraja Pluag Deng di kawasan Takungan Dok Rai, sebuah pusat pembelajaran pertanian di bawah inisiatif Diraja yang merangkumi kawasan seluas lebih 1,300 rai. Praktedi Klang Nam, kawasan hutan paya bakau di pinggir Sungai Rayong. Pusat Kajian Pembangunan Diraja Pluag Deng di kawasan Takungan Dok Rai, sebuah pusat pembelajaran pertanian di bawah inisiatif Diraja yang merangkumi kawasan seluas lebih 1,300 rai. Praktedi Klang Nam, kawasan hutan paya bakau di pinggir Sungai Rayong. Jalan Yom Cinda, jalan bersejarah yang masih mengekalkan keunikan seni bina Thai Cina, yang menempatkan pusat kebudayaan, kedai, museum dan galeri seni. Selain dari itu, terdapat ruang yang mencerminkan integrasi antara seni, industri dan alam semula jadi, seperti Dewan Pameran Flora PTT LNG di kawasan perindustrian Map Taput, sebuah kubur pameran bunga iklim sederhana yang memanfaatkan tenaga sejak daripada proses regasifikasikan LNG. Pantai Lem Cheren, kawasan rekreasi tepi laut yang sesuai untuk aktiviti museum. Kawasan rekreasi tepi laut yang sesuai untuk aktiviti muzik dan seni. Pasukan kerja akan menapis dan memilih lokasi tersebut sebagai tempat pameran karya seni bagi Thailand Biennale Rayong 2027. Bertujuan untuk mempersembahkan potensi seni budaya dan identiti unik wilayah Rayong kepada masyarakat antarabangsa, mencipta dimensi baru bagi bandar tersebut dan meletakkan asas pembangunan yang seimbang untuk jangka masa panjang. Dan yang terakhir, Jabatan Harta Intelek Kementerian Perdagangan terus memperkasakan lobster 7 warna Phuket selepas produk tersebut didaftarkan sebagai petunjuk geografi pada Januari 2026. Langkah ini bertujuan mengangkatkan produk identiti tempatan dari Laut Andaman menjadi bahan mentah premium bertaraf dunia, meletakkan Phuket sebagai tanda tempat pelancongan gastronomi antarabangsa. Wan Aramon Sabtawi Tham, Ketua Pengarah Jabatan Harta Intelek, mendedahkan selepas lawatan kerja ke wilayah Phuket pada 4 Mac 2026. Pada masa ini, Phuket mempunyai 4 produk GI iaitu lobster 7 warna Phuket, nanas Phuket dan mutiara Phuket. Kesemua produk ini mempunyai reputasi tinggi dan diakui kualitinya oleh pengguna, serta mampu menjana nilai ekonomi yang signifikan bagi wilayah tersebut. Jabatan Harta Intelek telah merangka plan pembangunan lobster 7 warna Phuket melalui peta jalan dalam 3 bidang utama: peningkatan standar antarabangsa, mewujudkan sistem kebolehkesanan dan penganugerahan logo GI Thailand bagi membina keyakinan terhadap kualiti produk, pemasaran tahap high-end, menembusi pasaran fine dining, restoran premium, hotel mewah serta platform perdagangan dunia seperti Thaifek. Sementara itu, soft power dan pelancongan mengintegrasikan aktiviti melalui acara. Dari segi ekonomi, industri lobster 7 warna Phuket melibatkan kira-kira 38 isi rumah pengeluar tempatan dengan lebih 360 sangkar ternakan. Selain dari itu, Jabatan Harta Intelek dengan kerjasama pihak swasta menganjurkan Phuket Lobster Festival setiap tahun pada bulan Ogos. Tarikan utamanya ialah Phuket Lobster Street
yang menghimpunkan chef-chef dari hotel dan restoran terkemuka untuk mencipta menu istimewa bagi pelancong tempatan dan antarabangsa untuk menyokong pelancongan gastronomi dan menjana pendapatan mampan kepada komuniti. Sekian berita. Assalamualaikum. Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang Anda ikuti program kami.